Hai, Assalamualaikum. Pada 22 hari bulan September yang lepas, aku ada lancarkan aku punya website hafizisharum.com. Tujuan aku buat website tu adalah untuk aku berkongsi segala material, tips dan juga experience aku sepanjang aku berada dalam industri wedding videography ni. Setakat ini, aku baru lancarkan dua lodge iaitu Cordoba dan juga Ibiza. Yang mana Ibiza merupakan satu lodge yang sekarang ni kami kerap gunakan dalam video-video wedding untuk klien kami di Blastsphere Ventures. Dan aku rasakan aku perlu kongsikan lad tu kepada korang semua sebabnya aku rasa lad mungkin warna-warna yang macam dalam Ibiza tu merupakan warna trend pada tahun 2022 ni, dan mungkin juga akan menjadi trend hingga ke tahun hadapan. Itu antara harapan aku lah. Aku juga ada terima komen berkaitan dengan cara pembayaran ataupun payment method dalam aku punya website tu. Website tu aku gunakan platform Wix.com. Jadi dalam Wix.com ni dia ada PayPal, dia ada Alipay, and then dia ada Stripe tu lah. Dalam Stripe tu dia ada Visa, Mastercard, dan aku hanya subscribe satu plan payment method je iaitu Stripe setakat ni. Dan aku masih lagi mencuba macam mana aku nak linkkan FPX ataupun macam mana aku nak buat transaction melalui online banking. Tapi sampai sekarang aku tak jumpa lagi. Mungkin kalau ada daripada korang yang tahu, boleh bagi aku link tutorial macam mana nak buat, ataupun korang boleh komen dekat ruangan komen dekat bawah. Ramai yang bertanyakan kepada aku, adakah LUT Ibiza ni sesuai digunakan dekat platform lain macam Premiere Pro ataupun Final Cut Pro. Itu antara most common question yang aku dapat lah. So sebenarnya LUTs tu alhamdulillah telah diguna pakai oleh ketiga platform setakat ni. Aku dah try, bukan akulah, actually ada beberapa kawan-kawan aku yang try dekat dua platform yang berbeza, iaitu di Final Cut Pro dan juga di Premiere Pro. Dan alhamdulillah aku rasa dia punya hasil tu, dia punya output sama dengan apa yang aku buat dekat DaVinci Resolve. Selain daripada tu, selain daripada tu, antara masalah lain ataupun feedback yang aku dapat adalah yang paling famous sekali, LUT tu tak jadilah dekat dia punya video. Aku nak terangkan kat sini, LUT yang aku buat tu merupakan LUT yang tanpa color correction. Bermaksud aku tak adjust exposure, aku tak adjust dia punya highlight, shadow, aku tak adjust dia punya mid-tones, aku tak adjust dia punya white balance. Maksudnya kalau video korang tu situasi dia dalam ruangan indoor ataupun dalam bilik hotel, mungkin mungkin tak ada banyak sangat light source, mungkin tak ada banyak light source available light. Mungkin yang ada lampu yang dalam bilik hotel tu je lah, lampu kuning-kuning macam tu kan. Jadi korang kena buat dahulu color correction. Sebelum kita buat color grading, kita kena buat color correction dahulu supaya kita kena pastikan footage yang kita edit tu berada dalam keadaan yang normal, ataupun dia punya white balance dia punya exposure dia dalam keadaan yang betul, supaya bila kita letak LUTs ataupun kita nak color grading nanti, kita terus dapat warna yang kita nak. Satu lagi soalan ni aku dapat, setting berkenaan dengan setting kamera. Ramai yang bertanya, perlu shoot S-Log ke, S-Log 3 ke, ataupun shoot biasa je dah boleh pakai LUT ni. Sebenarnya LUT Ibiza ni aku buat dia dalam 12 versi yang berlainan. 3 versi utama dia adalah Ibiza yang biasa tu, satu lagi Ibiza untuk S-Log, dan satu lagi Ibiza untuk S-Log 3. So untuk Ibiza yang biasa ni, Ibiza original ni, Ibiza original ni aku ciptakan untuk mereka yang shoot tanpa menggunakan profile picture. Maksudnya mereka guna standard, mereka guna neutral, ataupun yang lain-lain lah.
Version yang kedua adalah version Ibiza S-Log. Versi ni aku buat untuk mereka yang shoot menggunakan profile picture S-Log ataupun PP7. Yang ni maksudnya bila korang shoot pakai PP7, korang kena apply light Ibiza S-Log ni ke dalam footage korang. So kalau korang apply yang S-Log 3 ataupun Ibiza yang original tu, mungkin color dia tak sama lah macam apa yang aku gambarkan dalam video aku. Sebab dalam video promo ataupun video iklan yang aku buat untuk Ibiza ni, aku ada guna 3 profile picture, iaitu neutral, neutral negatif 3 kontras dia, S-Log dan juga S-Log 3. So kat situ aku dah cuba, that's why aku berani jual light ni untuk korang semua. Okey, kat sini aku terpanggil untuk buat satu tutorial macam mana cara ataupun macam mana cara penggunaan light Ibiza ni, dan macam mana cara untuk korang adjust dia punya setting untuk setiap video korang. Maksudnya dalam video korang ada yang shoot outdoor, ada yang shoot indoor kan. Aku ada minta 3 video daripada 3 orang yang berbeza. Yang pertama aku ada video daripada Aiman Yusli, and then aku ada daripada Sarawak, Nina Film. Thank you Nina sebab sudi share footage. And then yang ketiga aku ada video daripada Firdaus J, yang mana video ni merupakan video perkahwinan kawan, yalah, boleh katakan kenalan juga, Syamsul Azwa dengan Ika. Tahniah aku ucapkan kepada mereka, dan aku rasa honoured lah dapat walaupun aku just buat tutorial je dekat video dia orang ni, tapi at least aku boleh bagi aku punya touch dekat dia orang punya video. Okey, sekarang kita akan mulakan tutorial video coloring ni bagi 3 company yang berbeza. Alright, kat sini seperti mana yang aku cakapkan, ada 3 video. Okay, ada 3 source daripada Aiman Yusli yang ni. Okey, kalau kau boleh tengok yang ni ada Aiman Yusli punya. Okey, yang ni Nina Film. Aku tak minta banyak, aku minta dalam 2 ataupun 3 je. Okey, ni apa yang diorang bagi. Tapi sayangnya hanya ada satu je footage yang aku rasa shoot dalam indoor. Kebanyakannya diorang bagi untuk shoot dalam shoot dekat outdoor. So yang Aiman Yusli punya ni, antara problem yang Aiman cakap dengan aku, video dia tak jadi, warna dia tu ke kuning-kuningan. Okey, so jom kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk hari ni aku tak nak banyak sangat guna note. So aku just nak tunjuk korang macam mana aku adjust lights Ibiza ni supaya menjadi color yang macam mana yang aku tunjukkan dalam video aku. Okey, yang ni so aku buat dia, aku rename note ni sebagai prime ataupun primary untuk aku adjust kita punya exposure. Kita betulkan, kita buat color grading dekat sini lah. Kita buat dalam satu ni je. Okay, so yang ni aku buat light. Alright. Okay, kalau korang perasan video ni aku rasa dia shoot dalam profile yang bukan log. Okay, 100 fps. Mana nak cari Okay, tapi dari segi color yang ada kat sini aku rasa ni bukan lock. Okay, Aiman kata video dia jadi kekuningan dan warna tak jadilah. Apa yang aku notice kat sini, okay, Aiman masa ni shoot, aku rasa dah petang ni, aku rasa mungkin dalam pukul 6.30 macam tu, sebab aku rasa light tak berapa nak ada ni. And then aku tak sure Aiman shoot pakai kamera full frame ataupun kamera crop. Okay, tapi tak apa, full frame ke crop ke tak penting sangat. Okay, first kali okay, sebabkan aku rasa dia bukan okay, first kali aku akan ubah dia punya, betulkan dia punya color correction. Dan kat sini okay, kita naikkan sikit dia punya
midtones. Right. Ada banyak tools sebenarnya dekat DaVinci Resolve ni, cara-cara untuk korang cerahkan ataupun betulkan exposure, dan salah satunya adalah pakai color wheel. Pakai curve pun boleh. Okay, and then aku rasa dah okay. Then kita apply Ibiza 3D light. Alright. Okay, sekarang dia dah jadi macam ni. Dan aku rasa dia terlampau terang. Tak dah lah terlampau. Okay, aku rasa dia terang sikit lah. Dan aku akan turunkan dia punya shadow. Okay. Okay, dan kita boleh play sikit, kita tengok. Okay, untuk Aiman aku rasa waktu shoot ni, okay, ni antara salah satu tips yang aku boleh bagi sambil aku edit ni, aku share. Aku rasa terlampau pendek sangat waktu dapatkan shoot diorang berjalan ni. Kalau korang boleh tengok, sekejap sangat. So dah bergoyang. Ya, kalau kat sini dah tak cantik dah. Alright. Dan aku rasa ni adalah hasil daripada pakai LUTs aku tu. Okay, kalau korang nak adjust dia, korang boleh adjust. Korang boleh main dengan color wheels ni. Ataupun kalau kat Premiere tu, kalau kat Adobe Premiere pun ada juga color wheels ni. Okay. Okay, kalau dia kata hijau sangat, so kita kalau dia kata kuning sangat, aku tak sure Aiman nak baju dia color putih ke. Sebab yelah, waktu dah petang memang akan jadi kuning lah. Lagi satu sebab tak ada light. Tak ada light yang tak ada cahaya matahari ke untuk macam timbulkan lagi subjek ni dengan background ni. So aku rasa subjek ni sama, dia punya sharp dia sama nampak dengan background ni semua. Aku tak sure shoot pakai f berapa ni, tapi aku rasa ya, nampak sangat macam pokok ubi kat belakang ni terlampau sharp. Pokok kelapa ni pun yang jauh ni pun nampak sama sharp dengan pengantin ni kan. Jadi aku rasa mungkin kena guna lens yang sesuai lah, baru nampak footage kita tu ada depth of field sikit, ada depth sikit. Kita beralih kepada footage yang kedua. So yang kita grab still dulu. Maksudnya grab still tu maksudnya aku simpan lah LUTs, setting yang aku dah buat ni untuk aku edit dekat next footage daripada Aiman juga. So yang ni shot daripada belakang. Right, nice. Okay, kalau macam ni, okay, kita try apply dulu apa yang kita dah buat tadi tu. Alright, sama sebab exposure tak banyak berbeza pun. Okay, dan aku rasa ni lah hasil dia untuk Aiman. Yep, aku rasa untuk dapatkan satu video yang cantik bukannya bergantung kepada kita punya light semata-mata, tapi bantuan daripada lights ataupun background yang ada dekat sekitar subjek tu juga mempengaruhi
kita punya estetika kita punya video tu lah. Kalau kita walaupun bukan maksudnya light ni kita letak dekat video dia terus cantik, tak. Actually kita punya shoot tu juga mainkan peranan. Maksudnya kita nak, kalau macam Aiman ni, okay, dia hadapkan dekat langit and then dia ada pokok-pokok belakang dia. Dan aku rasa langit ni tak ada warna biru sangat, jadi mungkin warna putih dengan warna putih ni dia bagikan kita kecelaruan kat mana satu nak timbulkan subjek. Maksudnya mata kita mungkin pandang langit juga, pandang baju dia juga. Bukan satu kesalahan yang besar, cuma bagi pendapat aku, kalau macam mana kita nak nampakkan subjek tu lebih menyelah daripada background dia. Okay. Ataupun salah satu cara yang lebih mudah, okay, kita pakai background yang sama tapi mungkin kita boleh pakai aperture 1.4 ke 2.0 ke kan, supaya ada depth sikit antara subjek dengan background. Ataupun boleh gunakan range 85, ataupun kalau pakai 35 mungkin kita kena range kita, lens kita dengan subjek mungkin kena rapat sikit baru dia dapat efek blur tu. Kalau kita daripada wide memang dia akan nampak sekata je lah semua sharpness tu. Right. Okay, untuk Aiman aku rasa ini saja. Tak banyak yang aku boleh tweak dekat footage ni. Dan aku harap kau berpuas hati dengan apa yang aku tunjukkan ni. Right. Untuk footage yang kedua, kita beralih kepada footage Nina. Nina ni orang Sarawak, Nina Film. Kalau tengok IG dia, Nina Film. Macam Aiman tadi, Aiman Yusli. Okay, nanti aku bagi sekali IG dia. Okay, yang ni Nina Film, videographer dari Sarawak. Dia, aku quite impressive dengan dia punya hasil kerja dia. Tak pernah jumpa lagi, dan harap satu masa nanti kita boleh jumpa, sebab video-video dia nice lah, lawa video dia. Aku sebenarnya lupa nak tanya, nak suruh dia letak sekali apa profile picture dia, tapi aku just agak dia pakai, bukan pakai biasa, dia pakai lock ni. Dia dah. Okay, aku assume dia pakai S-Lock Alright. Sorry. So kat sini primary. Okay, kat sini light. Alright. Okay, dekat primary ni macam tadi kita juga buat color correction. Okay, tapi untuk footage S-Log ni biasa aku akan masukkan dulu LUT ni, sebab dalam LUT ni aku ada buat CST, iaitu Color Space Transform, yang mana kalau footage kau S-Log ataupun S-Log 3, aku akan convertkan dia kepada loop Rec 709. Right. So kita letak LUT dekat dalam node LUT ni. Right. Wow. Okay, untuk pengetahuan korang juga, kalau korang tak suka LUT ni, contoh tak suka dia terlampau strength dia terlampau kuat, so korang boleh kurangkan dia punya strength tu. Kalau macam untuk DaVinci ni, korang boleh pergi dekat key ni and then key output kat gain, dan korang boleh turunkan. Okay, aku percaya juga dekat dalam Premiere ada juga, dekat Creative tu korang boleh turunkan dia punya opacity untuk LUT tu. Wow, awak tengok, nampak beza kalau shoot tempat yang ada cahaya kan. So ada kat situ kita ada shadow, kita ada highlights, kita ada midtones kan. Okay. So nampak lebih variation bila kita tengok tu, ada something yang bold lah. Wow. Okay. So kat sini mungkin aku nak terangkan sikit footage ni. Dan aku rasa footage ni dia punya point dia ialah bila pengantin ni start jalan dan dia orang gurau-gurau macam tu kan. So aku tak perlu terangkan sangat muka pengantin tu ataupun muka couple ni, muka pengantin.
Okay, so kita just nampak dia punya gesture, dia orang bergurau-gurau tu kan. So tu momen yang aku rasa Nina akan guna pakai lah dalam video ni. Alright, dah siap? Okay, let's see kalau pakai Ibiza 3D. So dia dapat look macam ni lah. Sebab yang dalam Ibiza 3D Ibiza yang original ni, aku tak letak CST. So dia sesuai untuk kita gunakan dekat footage yang tak ada picture profile. Kalau korang pakai Ibiza yang biasa ni, yang original ni, dekat footage yang ada korang pakai profile picture S-Log ataupun S-Log 3, so dia akan jadi macam ni lah. Sebab aku tak convertkan dia kepada look Rec 709. Okay, tapi kalau korang rasa look yang ni korang nak, korang suka look macam ni, then up to korang lah untuk guna pakai. Right, yang untuk footage indoor ni pula, aku rasa Nina pakai neutral ni. Okay, cuba kita tengok. Alright, okay. Okay, macam biasa, primary. Dan yang ni pula light. Okay, so apa hal kita betulkan dia punya exposure, tapi aku rasa footage ni exposure dia betul. Okay, aku just terangkan sikit. Yep. Okay, dan kita apply light. Alright. Okay, so slowkan sikit, turunkan sikit dia punya midtones, shadow. Okay, kalau korang nampak banyak macam ada haze tu kan, maksudnya shadow terlampau tinggi lah. Kalau korang suka look tu, then okay. Tapi kalau korang rasa macam dia mengganggu, then korang boleh turunkan shadow. Alright, macam ni. Okay, okay. Selain daripada korang adjust light ni, korang kena, color correction ni penting tau, untuk korang kenal pasti kat mana yang perlu korang perbaiki dalam footage tu. Contoh kalau macam footage ni tadi, okay, footage ni memang dah lawa, tapi okay, kalau kita sebelum kita color correction dia, okay, after kita buat color correction, so aku dah betulkan sikit dia punya shadow, bahagian yang gelap ni, bahagian yang midtones dan juga bahagian highlight ni aku dah betulkan supaya nampak sekata. Bukanlah nampak sekata, maksudnya highlights tu dia highlights tapi yang bukan terlampau terang sangat. Okay, bahagian midtones ni dah nampak memang ngam. Okay, yang shadow tak terlampau gelap, but still dalam keadaan but still dia boleh dipanggil shadow lah. Okay, so after kita apply color grade, dan kalau korang rasa dekat rambut ni korang tak nampak detail, mungkin boleh naikkan shadow dia sikit. Yep. Then dah boleh nampak dah detail rambut dia. Yep. Okay, so yang ni sebelum dan selepas. Alright. Okay, satu lagi, kalau korang rasa dekat tempat shadow ni dia terlampau hijau ke, contoh dia terlampau hijau ataupun terlampau kuning, korang kena betulkan dekat color wheels tu, dekat bahagian shadow korang kena betulkan. Contoh kalau dia hijau sangat, korang pergi ke kuning. So kalau korang boleh tengok dekat tempat yang gelap tu, dia sekarang dah berubah menjadi warna orange. Kalau aku turunkan dia ke ni, okay, dia dah pergi ke tempat hijau. Okay, mungkin dia akan berjangkit juga dekat bahagian midtones dan juga bahagian highlight, tapi korang kena balancekan semula. Jangan just touch shadow je. Kalau shadow tu, kalau benda lain tak terpalit sekali tak apa, tapi kalau dia kena sekali, dia usik sekali benda lain, korang kena betulkan juga. Okay, dan aku rasa aku nak patah balik ni. Alright.
Okay, mungkin biasa midtones aku letak warna kuning supaya dia, biasa midtones ni dia kena dekat baju, dia kena dekat muka kan. Alright. Okay. Okay, kalau korang rasa dia punya muka tu still lagi dalam ada warna hijau, mungkin korang kena buat something yang advance sikit. Okay, contoh kita just select dia punya colour dekat muka ni. Okay. So tu skin tone dia. Yep, kalau kita tak buat color correction, boleh tengok kat sini muka dia ada tempias hijau-hijau sikit. Then after kita buat color correction, then aku rasa skin tone dia nampak better lah daripada yang sebelum ni. Okay, so itu untuk footage Nina, dan aku harap apa yang aku dah buat ni Nina puas hati apa yang aku dah tunjukkan ni, dan harap ada mungkin tips yang Nina boleh gunakan selepas ni. Okay, so sekarang kita jump ke video seterusnya, video daripada Firdaus J, video perkahwinan Syamsul dan juga Ika. Alright. Okay, so kita buat benda yang sama. Primary be light. Alright. Okay, so kalau korang boleh tengok dekat footage ni, okay, contoh kita ambil footage ni dia, kita start daripada sini Wow, lawanya. Ni biasalah kalau kawan-kawan fotografer yang datang, fotografer, videografer kan, mesti ada idea yang best time portraiture. Let's say aku nak edit terus ikut dia actual. Okay, yep. Wow, best. Sebab ada macam ada partikel terbang-terbang tu kan. Ini kalau letak lagu Korea ni best ni. Okay, so jom kita start color grade. Right, so kita betulkan apa yang perlu diperbetulkan dahulu. Kita je betulkan dia sikit-sikit je. Okay, aku rasa midtones dia kena usik sikit. Okay, shadow turunkan sikit. Okay, shoot kat tengah panas ni memang nasib lah tengok keadaan tempat tu, matahari jatuh macam mana. Tapi yang ni aku rasa dia just nice lah. Aku rasa tempat ni macam outdoor, and then macam aku tak boleh nak agak dia punya timing tu waktu bila, tapi aku anggarkan dalam pukul mungkin 12 tengah hari macam tu, ataupun pukul 11, sebab dah agak harsh juga. Tapi mungkin kat kawasan ni ada banyak pokok-pokok yang tapis cahaya matahari tu kan. Right, aku tak sabar nak letak light. Right, so aku letak Ibiza 3D kat sini. Okay,
Okay, kalau korang boleh tengok, ya macam aku cakap tadi, so footage ni agak nampak macam dia punya shadow dia tinggi tau. So kita kena turunkan shadow. Kalau korang boleh nampak kat baju ni ada perbezaan bila aku turunkan shadow Ya, nampak tu. So bila kita dah turunkan shadow, mungkin muka ataupun tempat-tempat lain akan menjadi terlampau gelap. Tapi jangan risau, kita akan adjust dia punya mid-tones dia. Wow. Oh, nampak sebelum, selepas. Okay. Lawa. Tak, maksud aku lawa video ni lah. Video ni lawa. Dengan momen dia kan. Pandai dia. Right. So kita copy je ni. Sebab dia, aku rasa dia kamera yang sama, waktu yang sama. So mungkin tak banyak yang perlu aku betulkan. Okay, kat sini pula kita tengok momen apa. Okay, the continuity daripada post tadi tu, dia orang berjalan. Tapi tak sure yang mana Firdaus nak guna. Mungkin kalau aku akan cut. Part ni kot Reza. Okay. Yes, kat sini. Okay. Suka Ika, happy dia. Right. Okay, so kita apply je. Nampak dah jadi. Yep. Mungkin kalau rasa nak terangkan sikit, boleh terangkan lagi. Okay. Okay, bila kita terangkan dia punya mid-tones dia, mungkin shadow akan ikut naik sekali. So kita turunkan sikit shadow. Okay. Kalau korang tanya apa panduan aku untuk buat satu color grading ni, aku rasa berdasarkan aku sekarang suka looks yang macam bila mata kita nampak tu, dia nampak redup, nampak macam tak terang sangat, tak adalah gelap sangat kan. Maksudnya dalam exposure yang kat pertengahan kan. Cuma beza dia mungkin kalau kita kat mata biasa ni, kita nampak dia warna dia warna dia nampak semula jadi. Tapi bila kat LUTs ni, mungkin kita boleh ubah sikit warna tu. Kita boleh tweak sikit daripada pandangan mata biasa kita kan, daripada vision biasa kita. Yep. Lawa. Dan momen ni pun best. Terbaik terus. Okay, yang ni okay. Kalau aku ada yang bangun tu tak boleh sebab dia terlampau selamba. Okay, mungkin ambil shot dia tengah tengok ni lah. Alright. Mungkin guna dalam 2 saat kan. Kita boleh letak footage ni dekat bahagian lagu yang ada beat dia laju, yang macam fast cut kan. Kalau ting ting mungkin boleh letak footage yang tu kat situ sebab dia ada pergerakan. Okay, so sama juga kita apply je light ni. Kalau korang nak nampakkan details dekat bahagian dalam rumah ni, mungkin kena tarik shadow sikit lah. Macam tu. Dah nampak. Kalau tarik lebih sangat tak boleh sebab kita nak lawan cahaya matahari kat luar tu kan. Tapi aku rasa dalam rumah ni pun tak payah nampak sangat lah. Cukup lah sekadar nampak tekstur kayu
rumah ni kan, tempatnya memang lawa lah. Harap-harap nanti dapat job kat sini. Samsul dengan Ika ni pun alhamdulillah lah, dia orang, kawan-kawan dia orang semua pandai-pandai shoot. Alright. Okay. So aku rasa untuk tutorial pertama aku ni ini saja yang aku boleh bagi kat korang, dan aku harap korang semua berpuas hati. Tapi sekiranya kalau ada yang korang tak faham ataupun ada daripada cara-cara penerangan aku yang ada yang salah, ataupun aku punya terms yang aku sebut ada salah, aku minta maaf dan minta korang komen kat bawah supaya aku tahu apa yang aku salah. Dan kalau nak tanya boleh mungkin korang boleh tanya boleh DM aku dekat IG, ataupun boleh ramai-ramai komen dekat ruangan komen kat bawah. InsyaAllah lepas ni aku akan buat lebih banyak tutorial untuk korang semua. Mungkin ada yang berbayar, mungkin ada yang free. Kalau macam hari ni pun hari Sabtu aku shoot, mungkin ambil masa cuti aku sikit untuk buat konten-konten macam ni, sebab hari biasa aku sibuk dengan editing video klien. Kalau korang nak tahu, sebalik kamera kat belakang ni aku bawa anak-anak aku semua lepak kat office ni untuk temankan aku. Tengok dah langgar pintu. Dan aku ucapkan terima kasih kepada korang yang sudi beli like aku, sudi support. Walaupun aku ada buat poll dekat Instagram, ada yang ramai beli hanya untuk support. Aku ucapkan terima kasih. Aku appreciate sangat apa yang korang buat. Kepada yang tak beli tapi sudi share aku punya video tu dekat ruangan story diorang ataupun share dekat kawan-kawan, aku ucapkan terima kasih. Apa yang korang buat tu sebenarnya memberikan aku motivation untuk aku terus mungkin aku boleh banyak berkongsi lagi lebih banyak dengan korang semua. Mungkin ada kecacatan ataupun mungkin ada kekurangan dari segi website yang aku buat tu. Ni merupakan mungkin kali pertama selepas aku belajar dulu, aku belajar multimedia, ada juga buat website, tapi ni first e-commerce website yang aku buat, dan yang untuk real user punya. Dan aku harap korang boleh bagi aku pendapat ataupun cadangan macam mana aku nak tambah baik aku punya website tu. Mungkin dari segi design, mungkin dari segi konten, ataupun aku perlukan juga idea korang untuk lepas ni apa yang perlu aku buat. Contohnya tutorial apa yang aku kena buat, ataupun material apa yang aku perlu share kan. Mungkin bukan LUT saja, mungkin aku kena share kat mana aku download lagu, kat mana aku gunakan efek apa yang aku gunakan dekat aku punya editing kan. Mungkin korang boleh tanya, mungkin korang boleh tulis kat ruangan komen kat bawah tu. So YouTube aku ni pun dah lama aku tak update, dan alhamdulillah aku baru dapat semangat baru untuk buat benda-benda macam ni. Kira macam education ni kan, style education ni. Walaupun aku rasa aku bukanlah seorang yang suka bercakap depan kamera, tapi aku rasa apa yang aku ada sekarang ni walaupun tak banyak, tapi aku kena share dengan korang semua, supaya bila aku banyak share, insyaAllah lagi banyak yang aku boleh dapat, dan lagi banyak yang aku boleh dapat, lagi banyak lagi aku boleh share dekat korang semua. Okay, terima kasih sebab sudi tengok video ni sampai habis. Kalau boring, aku minta maaf. Dan kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Terima kasih sebab support aku. Assalamualaikum.